Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi untuk video yang seterusnya, masih lagi dalam tajuk yang sama ya. Cikgu sambung subtopik yang sama lagi ya, iaitu berkaitan dengan pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Okey, kebanyakan daripada apa kita kata sistem pendabaian elektrik ni banyak yang awak kena baca sebenarnya ya. Banyak yang awak kena baca. Cikgu hanya boleh cerita dan terangkan, tetapi kebanyakannya dia lebih kepada teknik-teknik penghafalan awak. Bagaimana awak nak mengingat setiap daripada kita kata apa? Setiap daripada komponen-komponen yang terdapat daripada kotak fuse utama kita kan, and then kita ada meter elektrik daripada luar rumah masuk ke dalam rumah. So ada banyak sebenarnya dia punya komponen-komponen yang penting bagi proses pembekalan tenaga elektrik ke dalam rumah kita. Okey, first sekali apa yang awak perlu tahu, ini berada di luar rumah kita Daripada luar rumah kita ada wire elektrik dari kabel utama. Kalau awak perasan, dia ada dua wire iaitu yang pertama adalah dawai hidup yang membekalkan tenaga elektrik tu. Dawai hidup tu masukkan kita punya tenaga elektrik masuk dalam rumah. Kemudian kita ada dawai neutral pada 0 volt 0 volt. Dawai neutral ni dia nak menghantar balik arus elektrik kalau sekiranya arus elektrik yang masuk ke dalam rumah itu berlebihan Dawai hidup 240 volt masuk elektrik dalam rumah kita. Okey. Kemudian kita ada kotak fuse utama dengan satu fuse utama. Fuse, apa fungsi fuse? Fuse ni dia nak mencegah arus ataupun voltan yang tinggi melebihi daripada yang sepatutnya masuk ke dalam rumah kita. Kalau katakan voltan tu sepatutnya 240 masuk, tapi masuk lebih, masuk 250 katakan, ataupun kilat kan, kadang-kadang kilat sambar, and then sepatutnya 240, bila kilat tu masuk, dia akan tambahkan tenaga elektrik tu, jadi dia akan lebih daripada yang sepatutnya. So apa yang fuse tu akan buat? Fuse tu akan diputuskan untuk mematikan kita punya sistem pendawaian, kita mematikan bekalan elektrik tu supaya dia tidak terbakar lah kita punya meter utama tu lah ya. Kemudian meter elektrik kita dia buat apa? Menyukat jumlah tenaga unit elektrik yang digunakan. Tu meter elektrik lah, nak menyukat berapa banyak tenaga elektrik yang digunakan dalam rumah kita. Biasa orang boleh baca tu kan, tengok berapa ringgit awak guna. Itu fungsi meter lah, berada di luar. So kita masuk ke dalam rumah pula. Bila masuk ke dalam rumah, dia ada satu suis utama Suis utama ni bila tayang kilat yang ditendang yang dia mematikan semua aliran elektrik dalam rumah kita sekiranya berlaku kecemasan iaitu suis utama. Dia mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. So dia adalah yang utama lah, nama pun suis utama kan, mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Okey, dalam tu juga kotak fuse tu dia sekarang ni kalau rumah baru dia berbeza sikit dengan rumah yang lama Rumah yang lama dia ada pakal, dia ada yang macam apa kayu tu. Kalau rumah baru sekarang dia dah pakai yang macam plastik warna putih tu kan. Berbeza juga. Tengoklah rumah awak macam mana, pakai yang macam mana kan. And then kita ada pemutus litar ELCB. Pemutus litar ELCB ni earth leakage circuit breaker Yang ini dia memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. So dia akan cut the circuit lah. Dia akan putuskan litar tu kalau terlampau banyak arus mengalir melaluinya. Okey, itu pemutus litar. Dia akan hantar arus berlebihan itu ke dalam bumi lah, ke dalam bumi. Dia akan dibumikan di situ. Okey, kemudian pemutus litar MCB. Pemutus litar MCB ni pula dia mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Kalau dalam sistem perumahan rumah yang baru ni dia memang ada pemutus litar MCB ni, mini axial circuit breaker. Maksudnya kalau rumah yang baru ni dia aircon dia asingkan dia punya pemutus litar dia lampu dia asingkan, suis-suis dalam rumah tu dia asingkan Sebab tu kadang-kadang bila aircon ada masalah, dia akan tendang pada bahagian aircon je, tapi lampu masih menyala.
Ataupun bahagian dapur kita. Dapur kita tak ada elektrik tapi depan ada elektrik. Itu dikatakan dia asingkan pemutus litar. Maksudnya dia ada bahagian-bahagian tertentu dia jaga. Ya. So itu adalah pemutus litar untuk litar MCB ni. Dia hanya menjaga bahagian-bahagian tertentu saja dalam rumah kita. Okey. Ni litar pemanas, litar alat pendingin hawa. So ini contohlah. Contoh dia jaga setertentu. Kalau litar pemanas ni rosak ataupun termasuk watt lebih, termasuk voltan yang lebih dalam tu, mengalami litar pintas ke, dia akan stop kat sini. Dia akan putuskan ni. Tapi kipas masih berpusing. Kipas dalam rumah kita masih berpusing. Tapi yang sini tak ada elektrik. So dia bahagian-bahagian tertentu. Tak berbeza dengan pemutus litar yang ELCB ni yang nombor 2 ni kan. Dia yang ni dia terus cut semua sekali. Biasanya kalau kilat biasa kalau kilat lah ataupun arus elektrik mengalir secara berlebihan dalam rumah kita. Okey. Kemudian kita ada juga litar pencahayaan terdiri dari dawai hidup dan dawai neutral. Okey, litar pencahayaan ni adalah lampu dalam rumah kita lah. Lampu dalam rumah kita dia tidak menggunakan dawai bumi. Kalau awak tengok tadi gambar tadi dia ada wayar-wayar dia, dawai hidup, dawai neutral, dawai bumi. Dawai hidup ni elektrik yang masuk, dawai neutral ni elektrik yang akan keluar, arus elektrik yang akan keluar. Dawai bumi ni kalau arus tu berlebihan dia akan dibumikan. Dia akan dihantar masuk dalam bumi untuk mengelakkan daripada renjatan elektrik dan sebagainya. Ni wayar bunyi. Dia akan masuk dalam bumi lah, masuk dalam tanah lah wayar tu. Supaya arus berlebihan dia akan dibumikan. Okey. Tapi kalau lampu-lampu dalam rumah kita dia tidak ada wayar bumi. Sebab apa? Dia punya arus dia kecil je. Kalau kena pun tak ada sampai kita boleh mati pula kan. Sebab arus dia sikit je untuk hidupkan benda-benda ni semualah. So dia hanya gunakan dawai hidup dan dawai neutral. Dawai hidup untuk bawa dia masuk ataupun dawai neutral untuk bawa arus tu keluar balik. Okey, kemudian litar kuasa terdiri daripada dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. So ini litar kuasa. Ya, ada satu litar kuasa di mana kita hidupkan soket kita lah. Itu kena ada lah. Sebabnya alatan-alatan elektrik ni kebanyakannya memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Soket-soket macam ni kan. Ni soket ni digunakan untuk pemanas, rice cooker. Yang ini pula digunakan untuk peti ais. Ni guna untuk mesin basuh. Ada lagi guna untuk penghawa dingin, aircon. Jadi yang itu semua alat-alat elektrik ni dia menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Kalau kena pada kita lah, berlaku litar pintas, dia boleh menyebabkan kematian lah sebab arus dia tinggi di situ. So dia perlu ada dawai bumi supaya kalau ada arus berlebihan, so dia akan bawa terus ke bumi lah. Dia akan mengelakkan daripada terkena renjatan dan sebagainya. Okey, kita masuk kepada palam pula. Kat rumah ni awak dah biasa tengok. Dia ada palam 3 pin dan palam 2 pin. Setiap negara dia menggunakan jenis palam yang berbeza. Kalau awak biasa beli online paling sakit hati kalau kita beli daripada China. China punya dawai dia punya pin dia tu macam Jepun punya pin ni. Kita kena beli ada satu soket lain pula untuk kita cucuk dia punya soket tu kan. Sebab dia punya ni tak sama dengan kita. Hong Kong sama dengan kita. Kalau awak lihat Hong Kong sama dengan kita. India lain, India bulat-bulat 3-3. Amerika Utara pun lain, tapi dia tetap palam 3 pin. Palam 3 pin ni bermaksud dia ada bumi, wayar bumi. Ya, atas ni adalah wayar bumi lah. Wayar bumi maksudnya bila dia ada 3 pin tu bermaksud dia adalah alat elektrik yang menggunakan tenaga elektrik yang tinggi. Kalau dia ada 2 pin saja, 2 pin tu dia tak ada wayar bumi Maksudnya arus elektrik dia ataupun volt yang diperlukan dalam alatan elektrik itu rendah sajalah, tak tinggi. Europe pun pakai 2 pin juga. Europe pun pakai 2 pin. So berbeza. Berbeza. Okey, palam 3 pin, cikgu cepatkan peralatan elektrik seperti cerit elektrik dan setrika memperoleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 3 pin. Cerit, setrika, so itu semua alat-alat pemanas yang memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Peralatan elektrik seperti pengering rambut, berus gigi elektrik melalui tenaga elektrik pada soket pada dinding melalui palam 2 pin. So itu adalah alat-alat elektrik yang menggunakan palam 2 pin
Pengering rambut walaupun dia menggunakan tenaga elektrik yang banyak, tapi dia tidak ada wayar bumi. Dia tidak ada wayar bumi. Dia tengok kepada alatan elektrik tu sendiri. Kalau alat tu sendiri tak bahaya, tak apa, tak ada masalah. Kalau alat tu sendiri banyak besi, awak kena pegang pada bahagian dia kan, biasa kita kena ada wayar bumi lah. Okey, dawai hidup, dawai neutral, dawai bumi dipasang pada palam 2 pin dan 3 pin semestinya mengikut kod warna antarabangsa dalam pendawaian seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey, ni kalau 3 pin lah. 3 pin, first kali bawah dia warna biru ya. Kod dia kod warna antarabangsa, maksudnya kod dia sama lah. Kalau biru dia neutral, kalau hidup dia warna perang ataupun dia warna brown lah, brown, dawai hidup. Kalau warna dia hijau, belang kuning dan hijau, dia adalah bumi di bahagian atas lah, bumi pada bahagian atas. Ada juga palam 2 pin yang ada dawai bumi ya, tapi cikgu tak pasti macam mana dia pasang lah, kita kena buka pula lah palam 2 pin ni. Tapi kalau palam tu 3 pin dah semestinya dia ada dawai bumi ya. Dawai bumi biasanya dipasang pada bahagian atas, soket yang satu tu je. Okey, ni palam 3 pin. Contoh banyak lah, boleh tengok kat rumah pun boleh tengok. Palam 2 pin ya. Palam 2 pin biasalah. Standard digunakan untuk alat-alat yang biasa menggunakan tenaga elektrik yang kecil, yang sedikit saja. Okey, so cikgu stop takat tu dulu ya. Cikgu stop takat palam dulu ya. Jadi cikgu harap awak boleh dapat apa yang cikgu sampaikan hari ni ya. Untuk latihan awak ya, cikgu check dulu. Untuk latihan awak, cikgu nak bagi dalam buku teks ya, tapi nak bagi banyak-banyak pun awak pun ada masalah nak buat nanti ya. So cikgu bagilah setakat mana yang kita boleh buat lah. Okey, jadi sangat-sangat sedikit sebenarnya ya dalam awak punya buku ni pun, tapi boleh buat ya. Cikgu nak awak buat ya, hantarkan pada cikgu, nanti kita akan semak nanti pada hari Khamis kita ada kelas ya. Muka surat 43. Kalau tak silap cikgu, pada awak muka surat 41 ke? 43 pada cikgu ya, iaitu penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dan juga praktis PT3 6. Tapi cikgu nak awak buat yang mana yang kita dah buat lah, yang dah belajar, iaitu bahagian B. Bahagian B muka surat 46, muka surat 47. 46, 47. Boleh buat dua tu dulu. 46, 47 dengan muka surat berapa tadi? 43. So ada 3 muka surat awak buat lah. Muka surat 4. Tak boleh ni. Okey. 43, 46 dan 47. Okey. So ini adalah latihan yang awak perlu buat pada hari ini. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih sebab bersama dengan cikgu ya. Walaupun cikgu tahu orang yang sama juga, 4-5 orang yang sama, tapi selagi mana awak mendengar, cikgu akan teruskan lah. Ya, tak ada cara yang mudah untuk belajar. Ya, ilmu perlu dicari ya. Bukannya ilmu tu akan datang sendiri pada awak. Awak kena mencari ilmu. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada video yang akan datang.